Baik saudara, untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Muhammad Syarizam Awang. Antara fokus pemantauan 24 jam di Laut di Laksana Maritim Malaysia sepanjang monsun Timur Laut. Hijam, teruskan dengan laporannya. Ya Nurul, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia melaksana operasi pemantauan laut 24 jam sepanjang monsun Timur Laut MTL di perairan Sandakan yang meliputi kawasan penduduk pesisir pantai serta pulau yang tertumpu di perairan Sandakan, Beluran dan Kinabatangan menggunakan 6 buah kapal maritim. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Komander Maritim Ahmad Firdausi Syahri berkata operasi rondaan itu menekankan aspek keselamatan dengan mewajibkan penggunaan jaket keselamatan bagi aktiviti laut, khasnya penangkapan ikan dan bot penambang bagi penduduk yang menggunakan laluan laut dalam aktiviti harian. Operasi juga bertujuan memaklumkan keberadaan lokasi pasukan marin sebagai agensi peneraju koordinasi cari lamat maritim berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN. Jaket keselamatan merupakan satu peralatan yang penting apabila kita melaksanakan aktiviti di laut. Tak kiralah sama ada kita mau pergi dekat ataupun jauh. Jadi jaket keselamatan mestilah dipakai bersama dan pastikan mencukupi. Terutamanya kepada bot-bot penambang. Membawa penumpang yang berlebihan lalu jaket keselamatan tak cukup. Dan tindakan ini adalah berbahaya kepada penumpang-penumpang. Kalau ada life jacket, sekurang-kurangnya kita boleh lagi terapung dan juga boleh diselamatkan insya-Allah. Ahmad Firdaus ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam program dialog di 4 di Konti Sandakan FM. Beliau turut mengingatkan penduduk agar sentiasa peka dengan ramalan cuaca semasa dan menghubungi bilik operasi maritim Zon Sandakan di talian 089 229 504 atau talian MERS 999 jika berlaku kecemasan. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf klinik kesihatan membakut. Peruntukan tersebut telah dilulus dan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12, RM ke-12 di bawah Rolling Plan ketiga tahun 2024. Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin berkata beberapa buah sekolah serta institusi pendidikan termasuk kolej komuniti dan kolej tingkatan 6 juga dirancang dibina dalam Parlimen Kimanis sebagai usaha meningkatkan akses pendidikan pelajar di kawasan ini. Itu saya punya perancangan untuk jangka masa pendek untuk menaik taraf klinik kesihatan membakut kerana yang ada ini terlalu sempit, kecil dan uzur. Dan ada beberapa buah sekolah lagi kita akan usahakan untuk diganti sepenuhnya. Seperti kita dapat sekolah baru di SK Lumat, hampir siap. Kita sudah dapat SK Bin Suluk, sudah mulai projek. Kita sudah dapat SK Kampung Brunei Membakut, sudah siap dan sudah digunakan lama. Jadi ada beberapa kampung lagi yang di mana sekolah-sekolah itu perlu direktar. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Penyerahan Sijil Tamat Persekolahan SMK St. Patrick di Membakut. Seramai 65 pelajar menerima sijil tamat persekolahan dengan Richie Lai Fung Kiau diumum sebagai murid terbaik tingkatan 5 sesi 2023-2024. Keputusan Kerajaan United Kingdom UK menukar nasihat perjalanannya bagi warga British yang melancong ke Sabah turut dialu-alukan pihak akademik di kawasan pantai timur Sabah. Perkara ini dinyatakan Pengarah Politeknik Tawau, Madnor Abdul Halim. Menurut beliau, kemasukan pelancong sudah pasti merupakan peluang kepada peningkatan ekonomi, khususnya dalam sektor pengangkutan dan penginapan. Tapi bila kemasukan pelancong ni akan nambah jugalah, ya. Mungkin akan banyak lagi travel agent, homestay. Jadi dalam masa yang sama pelajar-pelajar kita ni, pelajar-pelajar kita ni yang terlibat secara langsung dalam bidang turisme, pelancongan. Jadi lagi banyaklah peluang-peluang pelajar kita ni untuk terlibat secara langsungnya dalam bidang pelancongan ni. Mungkin sebagai pemandu pelancong dan mungkin juga boleh membuka industri pelancongan juga ada orang kan, untuk dalam bidang pengangkutan juga, ya, untuk penginapan juga. Madnor ditemui pemberita di Politeknik Tawau di Balong.
Baru-baru ini Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur dalam kenyataannya turut mengalu-alukan keputusan kerajaan UK itu dan berkata ia menunjukkan Sabah merupakan tempat yang selamat untuk dikunjungi dan menjalankan perniagaan sambil berharap lebih ramai rakyat British akan mengunjungi negeri di bawah bayu. Suruhanjaya tinggi British di Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kemas kini itu adalah hasil semakan rapi oleh pejabat luar negeri, Commonwealth dan pembangunan UK serta mewakili perubahan besar pertama dalam nasihat perjalanan UK bagi Sabah sejak 2013. Majlis resepsi perkahwinan putera sulung yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johor Datuk Mahiruddin dan Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni berlangsung sederhana tetapi meriah. Majlis berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu malam tadi. Tun Dr. Johor dan isteri Toh Puan Nurlidah mendahului majlis merenjis kedua-dua mempelai anak sulung mereka, Datuk Alhamra dan isteri Datin Scarlett Suhaili Sambinding Abdullah. Upacara merenjis kemudian disusuli yang di Pertuan Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam, yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur, Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Fadilah Yusof serta Undang Luak Johor Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Abdullah Al-Ma'ruf bersama isteri masing-masing. Majlis resepsi ini dihadiri kira-kira 1,700 orang, terdiri daripada ahli keluarga terdekat, sahabat serta tetamu kehormat. Warga RTM Sandakan sentiasa komited dalam melaksanakan tugas dan perkhidmatan yang memberi impak besar kepada penduduk di pantai timur Sabah. Ia seiring peranan RTM dalam menyampaikan agenda nasional kepada rakyat walaupun berdepan pelbagai cabaran. Pengurus penyiaran Sandakan, Sugiman Rafai berkata, Sandakan FM yang merupakan antara 34 stesen radio RTM di seluruh negara turut berdepan cabaran evolusi lanskap media semasa, khususnya penggunaan media sosial, perubahan pola serta cita rasa pendengar dan penonton. Dalam pada itu, Sugiman menyifatkan kejayaan pelaksanaan program terbitan Sandakan FM BSFM 2023 antara projek terbesar dihasilkan warga Sandakan FM yang komited menghasilkan kerja berkualiti dan kreatif. Beliau berucap dalam majlis Hari Keluarga RTM Sandakan di Sandakan. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah bersama dengan Nurul. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Nurul. Syarizam Awan, terima kasih atas perincian daripada Sabah itu.